Kami baru habis menganjurkan rundown tadi membincangkan mengenai ekonomi madani yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 27 Julai yang lepas ya. Jadi kalau kita ikuti komen daripada ahli-ahli panel tadi bermula dengan Dr. Rais Saniman ya. Dr. Rais Saniman seperti yang mana yang kita semua kenal, beliau merupakan arkitek perancang dalam pasukan yang diketuai oleh Mendiang Tan Sri Yus Palen ya, yang membantu Tun Razak dalam menggubal DEB. Jadi pada pandangan beliau, apa yang digubal oleh tim yang beliau sertai itu di zaman Tun Razak dengan hari ini dengan ekonomi madani ya, ada banyak persamaan ya. Bermakna fokus utama ialah bagaimana nak meningkatkan kesejahteraan rakyat tadi ya. Raising the floor, ada yang istilah yang digunakan itu. Dan yang keduanya ialah maintaining the ceiling tadi. Maksudnya di sini kalau kita terjemahkan daripada yang DEB dulu ialah merapatkan jurang ekonomi ya, di antara yang berada dengan yang miskin. Dan yang kedua ialah kesejahteraan rakyat. Itu sebab dia tema ialah memperkasakan rakyat. Maknanya di sini fokus utama ialah golongan yang tertekan B40 ni, bagaimana golongan ini boleh sejahterakan, mana ditingkatkan ekonomi dia dengan apa cara ya. Jadi kalau kita dengarkan mood tadi, kebanyakan ahli panel termasuk Tan Sri Anwar, Datuk Dr. Hamzah Kasim pun deliberate panjang lebar sebab beliau merupakan salah seorang panel penasihat yang dirujuk oleh Perdana Menteri ya semasa penyediaan itu kebimbangan yang pertama. Jadi economic trap ni kita tak mahu kita terperangkap dalam kancah ekonomi yang bertumbuh tapi low value economy. Itu yang pertama. Yang kedua tadi Datuk Hamzah mention pasal institutional trap. Ya. Maknanya kita masih terperangkap dalam sistem pentadbiran ekonomi cara yang lama, terlampau birokratik. Kalau kita dengar cerita tadi macam Samirul beritahu, Saleh beritahu, kalau pergi ke Vietnam, terus dia tanya, nak apa? Bila? Kat mana? On the spot dia buat decision. Tapi macam kita sekarang, pergi satu agensi, belum dapat cerita. Pergi ada agensi, banyak tempat nak pergi. At the end of the day pun tak dapat cerita juga. Tak ada keputusan. Ini institutional trap. Jadi kalau tak ada institutional reform, dan hari ni tadi pun banyak kita bincang, pegawai kerajaan ni tak berani nak buat decision macam dulu. Oh, tunggu nanti saya kena tanya dari segi menteri kita untuk dapat keputusan dasar dan sebagainya. Kalau dulu, bila dah habis buat keputusan ke post-cap tu, jalan je lah. Apa nak tunggu lagi? Tapi bukan sekarang. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, yang tadi yang physical threat tadi. Yang masalah inovasi, masalah
kemahiran, talent dan sebagainya. Jadi ini merupakan perangkap-perangkap yang kalau kerajaan sekarang ini, walaupun cantik mana sekalipun dia punya pelan ekonomi madani ni, tapi kalau tak ada kesungguhan untuk Perdana Menteri memastikan pelaksanaan dari itu berkesan, kita tak ke mana. Kita akan berpusing cerita yang sama, yang diulang tayang cerita. Jadi pemain industri rakyat pun nanti lama, sama je cerita. Jadi Perdana Menteri Anwar dah melancarkan ekonomi madani berkesan, dia mesti berani memastikan pelaksanaan berjalan dengan berkesan supaya kita tidak terperangkap dalam 3 perangkap yang seperti mana Datuk Hamzah tadi. Plan wise macam Dr. Tan Sri Anwar pun cakap sebenarnya okey, ya. Tidak ada isu, ya. Itulah yang dapat saya rumuskanlah. MPM saya akan nubuhkan satu pasukan kecil untuk menyediakan resolusi sebagai dapatan pada randau ini, ya. Dan apabila semua ahli-ahli randau itu disetujui dengan draft resolusi itu, dan kita akan secara resminya serahkan kepada kerajaan dengan pada masa yang sama menawarkan pada kerajaan untuk menimbangkan, untuk mengiktiraf yang task force yang pasukan petugas yang MPM tubuhkan ini ialah sebagai satu referral body, ya, sebagai satu think tank yang dari masa ke semasa kami juga akan mengemukakan syur mengenai ekonomi madani pada kerajaan, dan kami juga mengharapkan kerajaan juga timbal baliklah hasrat kami. Jadi tidak salahnya untuk kerajaan juga konsult kami, kerana kalau tengokkan pada yang 11 orang yang hadir hari ini bukan calang-calang lah. Ada lagi 11 orang yang tidak dapat hadir macam Tasir Nur Azlan apa semua. Tetapi inilah ialah pakar-pakar cerdik pandai panel pemikir yang ada di MPM ini yang committed untuk membantu kerajaan lah mencurahkan ilham, berikan pandangan, memberikan komen, teguran dan sebagainya. InsyaAllah.